Selalu kan ustaz dan ustazah kita cakap, bila nak membaca Al-Quran, bila nak mengaji Al-Quran ataupun kita nak belajar Al-Quran, biasakan kita kuasai asas dahulu. Dan yang paling utama, makhraj huruf. Tempat kita nak sebut huruf, tempat keluarnya huruf, macam mana kita nak sebut huruf tu dengan betul, kan? Dan kadang-kadang kita mesti tertanya-tanya, kenapa makhraj huruf? Kenapa tak tajwid terus? Alah, senang cerita tuan-tuan dan perempuan, apa-apa pun yang kita nak belajar, kita mesti kuasai asas dulu, baru kita boleh pergi ke tahap seterusnya. Jadi, saya nak ajak tuan-tuan dan perempuan semua join waiting list Seminar Makhraj Huruf Online 2.0 pada link yang kami sediakan. Ingat tuan-tuan dan perempuan, kuasai asas, baru tahu yang asal. Seminar Makhraj Huruf Online 2.0 dibawa khas oleh Easy Ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana, amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang dikasihi, yang disayangi Allah semuanya. Apa khabar? Kaifa halkum jami'an? Okey. Apa khabar semua? Adakah semua dalam keadaan yang sihat sejahtera? Apa-apa pun, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat lagi bersama-sama berkumpul untuk meneruskan pengajian kita dalam sesi sharing tajwid bersama saya Ustaz Hadi dari Easy Ngaji. Dan alhamdulillah juga kita masih lagi diberikan nikmat pernafasan sampailah kata apa? Bila daripada awal pagi tadi kita bangun subuh dan sebagainya, kita melakukan kerja hakiki kita, tambah-tambah yang mak-mak ni lah, mungkinlah ada benda yang perlu diselesaikan untuk bahagian suami, anak-anak dan sebagainya. Dan alhamdulillah pada jam 8.30 tuan-puan mungkin dah bersedia untuk kita punya slot sharing tajwid. Jadi tepukan di atas usaha tuan-tuan perempuan, tepuk diri ke? Tepuk tangan untuk diri masing-masing. Jangan tepuk diri, tepuk tangan tuan-puan. Okey, itu adalah satu pencapaian yang sangat baik lah. Kan bukan senang nak konsisten ni tuan-puan ni kan. Tambah-tambah waktu pagi ni, kalau ikutkan banyak lah benda boleh buat. Nak siram pokoknya, nak basuh pinggan, sidai baju, sebagainya. Jadi alhamdulillah kita dapat lagi bersama pada pagi ini. Jadi saya harapkan tuan-puan berada dalam keadaan yang bersedia, dengan Al-Quran ataupun nota, catatan dan sebagainya. Saya pun tak pastilah macam mana persiapan tuan-puan sebenarnya untuk nak menonton live ni kan. Saya tak pasti. Sebab yelah, saya pun tak tahu kan. Saya pun tak nampak tuan-puan. Mungkin penuh nota kiri kanan, depan belakang. Asal dapat soalan je, capai buku ni. Soalan ni capai buku ni. Ya tak? Sebab notanya dalam macam-macam buku. Kat buku ni ada nota, buku tu ada nota. Ya tak? Baik, tapi tak apalah. Banyak nota pun tak kisah tuan-puan, asalkan tuan-puan menyalin aja poin-poin yang penting tu ya. Baik, so alhamdulillah saya pun sihat, sejahtera, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan puan-puan, tanpa buang masa lagi, kita nak mulakan dahulu pertemuan kita ni dengan bacaan Ummul Kitab. Ya, sedia semua? Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين.
Baik, Alhamdulillah. Stylo jacket. Okey, Alhamdulillah. Selamat datang kepada yang baru menonton, yang baru masuk. Jangan lupa bantu saya untuk sharekan dahulu, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita sama-sama cubalah lakukan sedikit usaha dakwah ini. Kita nak jemput kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang berada di luar sana. Mungkin pagi ni tak tahu nak buat apa. So, apa salahnya dengan kita berkongsikan kepada mereka untuk mereka bersama kita pada pagi ini. Mana tahu baru sekali tengok udah jatuh cinta. Mungkin itulah perjalanan yang berlaku pada tuan-puan sebelum ni kan. Sebelum melekat dengan Izzy Ngaji ni mungkinlah begitu. Mungkin, saya pun tak pastilah macam mana jalan cerita dia. Tuan-puan boleh berada dengan saya untuk setiap pagi ni. Cuma ada sebahagian tu saya tahulah yang memang mereka sendiri cerita kan. First ikut macam tak ada apa-apa. Cuma bila dah 2 kali 3 kali ikut, ada yang kata yalah macam-macam lah. Rasa rugilah kalau tertinggal dan sebagainya. Dan mungkin dengan sebab itu yang membuatkan kita terus melekat, tuan-puan. Biasalah, orang kata apa, dah ada chemistry tu, ya tak? Dah ada rasa ngam tu. Dia nak ngam tu sebenarnya. Tuan-puan mungkin banyak lah ciri-ciri guru yang tuan-puan pilih kan. So terpulang kita banyak guru Quran sebenarnya kan. Kita tengok aja mana apa input yang kita boleh ambil, kita ambil. Tak ada masalah pun. Okay. Melekat di hati. Alright, jadi untuk pagi ni tuan-tuan dan puan, kita nak sambung untuk bacaan semasa kita. Hari ni ayat senang je. Hari ni punya ayat memang simple habis lah. Sangat senang. Atau mana ke gambarnya hilang pula tuan-puan. Set lah. Kejap saya setting dulu. Dia punya kamera hilang. Tunggu set lah. Kena pergi sini balik. Dia biasa tuan-puan pakai benda-benda software ni macam ni lah ya. Selalu okey je. Dia cukup time dia. Dia marilah. Tunggu saya lah. Tunggu sekejap. Okey. Dah ada ni ha. Kita kecilkan sikit. Macam ni lah rupa dia tuan-puan ya. Dapat lah tuan-puan tengok macam mana nak set up kita punya pengajian ni macam ni lah. Tu kita sumbat dalam kotak ni. Nampak macam ada dalam frame je. Okey, saya dah ada dalam ni. Baik, Alhamdulillah. Selesai dah. Tengok sikit gambar yang besar tadi ada? Okey, ada. Okey. Jadi kita akan teruskan ayat kita pada pagi ini, ayat 190 pada muka surat 29. Masih lagi muka surat 29. Okey, dan macam saya sebut tadi, ayat 190 ni sangat-sangat senang. Pendek lah. Sebenarnya pendek dan senang. Maksudnya ayat tu tidaklah berat sangat. Ayat tu tak berat. Okey, boleh? Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Jadi tuan-puan kalau tengok dalam Quran sebenarnya ayat dia saya boleh katakan dalam sebaris je sebenarnya, sebaris lebih sikit je. Ni pun sebab saya potong-potong, saya buat 4 baris ni supaya dia nampak lebih besar lah. Kalau gabung kan ni sebenarnya pendek benar. Pendek benar. Benar tu maksudnya pendek sangat lah. Okay, pendek sangat. Gitu. Okey, jadi jom tuan-tuan dan puan, insyaAllah sama-sama kita baca dulu. Boleh? Kita baca dulu sama-sama ayat ni. Kita baca ramai-ramai. Tuan-puan yang berada di rumah, saya nak tuan-puan baca kuat-kuat. Boleh? Saya nak cabar tuan-puan baca kuat-kuat. Boleh ke tak boleh ni?
Okay, ayat ni pendek je, boleh baca kuat-kuat. Alright. Dan satu lagi saya minta maaf lah kalau ada dengar bunyi ketuk-ketuk ke bunyi bertukang tu, sebab jiran saya ni masih lagi dia tengah renovate rumah dia. So kalau ada gangguan bunyi sikit tu, saya minta maaf lah ya. Tapi yang penting tuan-puan dapat terima apa segala yang saya sebutkan, yang saya ceritakan, insyaAllah. Okay, tarik nafas masing-masing tuan-tuan puan-puan. Sedia semua? Ready? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله sekali lagi tuan-tuan, serak pula suara ni. Sekali lagi 1, 2, 3. إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Jadi insyaAllah jom kita teruskan kita punya sesi bedah membedah. Ayat ni pendek sangat kan. Jadi saya boleh anggap, saya boleh rasa kita punya sharing ni habis cepat ni. Kan. Baik. Tak dengar apa-apa pun. Dengar suara Ustaz. Apa tu? Oh tadi. Oh tak dengar lah bunyi apa? Tuntam-tuntam tu ya. Okey. Mantap. Kalau baca kuat Ustaz bukan boleh dengar. Tak apalah, tuan-puan dengar lah suara sendiri ya tak? Betul salah ke janji bunyi je. Okey. Puan Nurliati. Okey, baik. Alhamdulillah tuan-puan. So jom kita teruskan. Jangan lupa, saya lupa nak sebut awal tadi, tajdid niat kita, betulkan niat kita semula sebelum kita nak ngaji pada pagi ni. Walaupun memang kita lakukan kelas kita ni secara santai saja, tapi apa-apa pun kena betulkan niat lah. Santai-santai juga ya, tapi kena betulkan niat tu, tune balik. Kena setting betul-betul niat kita ni, insyaAllah. Okey, jadi tanpa buang masa, jom kita teruskan sesi bedah membedah tuan-tuan puan ya. Okey, jom. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqatilu fi sabilillah. Baik, wa huruf waw baris atas, wa waqa. Wa huruf wa baris atas, wa pendek je satu harakat. Kemudian qaf. Tuan-tuan puan, huruf qaf kita tahu kan, huruf yang tebal selamanya. Huruf qaf, huruf yang tebal selamanya. Waqa. Macam mana nak tebal kan? Pastikan kita punya pangkal lidah ni terangkat. Dan sememangnya huruf qaf ini adalah daripada pangkal lidah, okey, yang naik ke lelangit lembut belakang tu. Dia hampir dengan anak tekak kita lah. Waqa. Jadi jangan tertukar dengan huruf kaf, ataupun jangan lemahkan sifat dia lah. Okey, dia boleh jadi kalau kaf dia akan jadi waka lah. Tak logik. Waka kan. Biasanya kesilapan yang berlaku waka. Dia bunyi kaf tapi bunyi o belakang tu. Huruf kaf, ka, tapi jadi o belakang. Waka. Gitu. Itu sebenarnya bukanlah huruf kaf, tapi huruf qaf yang mana sifatnya dilemahkan. Sifatnya dilemahkan tu jadi waka. Waqatilu kan, waka. Jadi angkat bunyi dia, waka. Angkat apa? Pangkal lidah tu.
Waqatilu fi. Beza kan kalau kita angkat lidah tu. Alright, huruf qaf. Dan perlu dibaca 2 harakat lah. Kat sini ada alif mat kecil. Waqatilu. Huruf ta baris bawah ti. Lu kat sini 2 harakat, ni waw mad. Sebelumnya baris hadapan, mat asli lah. Dan di sini kita tengok ada huruf ziyadah. Huruf ziyadah. Huruf ziyadah ni adalah huruf tambahan. Kalau macam ni kita tengok huruf alif kan. Huruf alif dan di atasnya ada simbol bulat. Simbol bulat tu bukan sukun mati. Bukan sukun mati. Bukan simbol sukun tuan-puan. Ataupun simbol mati ya. Kalau Quran dulu-dulu tak adalah dulu sangat pun sebenarnya. Masih lagi ada Quran. Kalau kita tengok simbol matinya bulat. Okey. Jadi apa yang mudahnya saya nak sampaikan, dalam Quran yang kita guna pakai sekarang, dalam sistem penulisan resam Osmani, simbol bulat ini tidak berperanan sebagai simbol sukun dah. Kalau mushaf yang sebelum-sebelum ni, Quran yang sebelum ni, ianya memang berperanan sebagai simbol sukun. Tetapi untuk yang sekarang ni, kalau bulat ni dia bukan jadi simbol sukun dah. Simbol bulat ni akan berada pada huruf ziyadah. Apa dia huruf ziyadah ni? Huruf tambahan. Okey, huruf tambahan. Waqatilu, 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 waqatilu. Jelas tak, tuan-tuan dan puan? Okey. Waqatilu. Kita tak perlu baca pun huruf ziyadah tu. Jadi kesimpulan dia, huruf ziyadah adalah huruf tambahan. Okey, ziyadah ni maksudnya tambahan yang ada pada tulisan tetapi tiada pada bacaan. Okey, dan saya nak ingatkan juga, huruf ziyadah bukan hanya ada pada alif sahaja, malah kita akan lihat ada juga pada huruf ya, ada juga pada huruf waw. Alif waw ya. Jadi kalau nampak je dalam Quran alif waw ya yang ada simbol bulat tu, itu huruf ziyadah lah tu. Okey, huruf ziyadah, huruf tambahan yang tak perlu dibaca pun. Dia ada pada tulisan sahaja. Baik. Fi, kita sambung Ni ya mad, sebelumnya huruf fa berbaris bawah. Jadi kita akan sebut fi waqatilu fi sabi fi sabilillahi allazina yuqatilu. Ya, fi 2 harakat. Huruf sin baris atas sa. Fi sa. Huruf sin baris atas ni dia senang je tuan-puan. Simple lah nak sebut dia. Tak perlu pun kita keluarkan hujung lidah macam huruf sa. Fi sa kan. Sin, huruf sin. Hujung lidah berada di bahagian belakang gigi sebelah bawah tu. Fi sabilillahillazi, huruf ba baris bawah bi. Okey, dan di sini ada ya mad. Fi sabi, 2 harakat lah kita baca. Lillahillazi. Kalimah Allah. Okey, ni kalimah Allah tuan-tuan dan puan. Sebelumnya terdapat huruf lam yang berbaris bawah. Jadi sebenarnya kita bukan nak tengok pada lam tu. Kita nak tengok baris apa. Baris apa yang ada pada sebelum kalimah Allah. Jadi kenapa kita kena tengok baris sebelum kalimah Allah ni? Ni kalimah Allah. Okey, huruf sebelum dia ialah huruf lam. Jadi kita kena tengok apakah baris pada huruf lam tu. Apakah baris pada huruf lam tersebut. Jadi kita kena faham kenapa kita nak tengok baris tu. Ya tak? Kenapa nak tengok baris tu? Tak lain tak bukan tujuannya untuk kita menentukan sama ada kalimah Allah ni nak dibaca tebal ataupun nipis. Itu je. Kan? Jadi siapa yang dah pernah belajar bab ni dia duduk dalam bab lafzul jalalah. Bacaan lafzul jalalah. Maknanya kalimah Allah ni ada tebal dan ada timenya dia kena dibaca nipis. Begitu. So kat sini dari segi bacaan saya rasa tuan-puan tak ada masalah pun. Semua tahu ni kan. Sabilillah. Jadi nak orang kata apa,
nak memastikan kita faham betul-betul baik-baik. So itulah dia. Kenapa kita baca lillah nipis? Sebab kalimah Allah tu sebelum dia huruf lam berbaris bawah. Itulah alasan dia. Kalau baca semua orang tahu kan. Cuma kadang-kadang ada di antara kita yang tak sure, tak pasti kenapa baca macam tu. Kenapa tak jadi sabilillah kan? Mungkin ada yang tertanya begitu. So baca dengan tenang, relax, nipis. Fi sabilillah, fi sabilillah, lillahilladzi, fi sabilillahilladzi. Gitu. Boleh? Baik. Kalimah Allah dibaca dengan nipis. Hilladzi, huruf ha baris bawah terus masuk pada lam yang bersabdu ni. Hilla bunyi dia. Hilla, hilla, hilla. Hamzah wasal tidak akan berfungsi. Ini hamzah wasal tak akan berfungsi ketika wasal, ketika bersambung. Ketika menyambungkan bacaan ayat, kita tak perlu baca ataupun sebut pada hamzah wasal tu. Okey. Huruf zal ni seperti yang kita semua maklum, kena keluarkan hujung lidah. Z. Fi sabilillahilladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Z. Sikit je tuan-puan. Okay, keluarkan hujung lidah sikit je. Kita rasa dah keluar tu, okay dah. Jangan pening-pening kepala ya. Keluar sikit saja hujung lidah. Dan perlu dibaca 2 harakat lah. Nampak ada ya mat kat sini. Ada huruf ya mat kat sini. Zi na yuqatilu. Okay, huruf nun pada atas na. Ya pada depan you. Nak kena muncung ke? Ya. Sebab apa? Sebab huruf ya ni berbaris hadapan. Kalau ya ni baris atas tak muncung pun. Ya, yi, ya, yi. Bila you je, mesti muncung. Sebab apa? Sebab dia baris hadapan. Hillazina yuqatilunakum. Yuqa. Huruf qaf. Huruf qaf. Nampak? Huruf qaf ni macam kat atas tadi lah. Kena tebal selamanya. Kan? Angkat bunyi dia tuan-tuan. Kalau nanti lemah, bunyinya pun lemah lah. Kita dengar nanti bunyinya lemah, macam tak bermaya. Contoh, fi sabilillahilladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Nampak tak? Tuan-puan boleh cuba. Kita biasa untuk bukan lakukan kesalahan, maksudnya kita biasakan telinga kita untuk detect dan faham macam mana bentuk-bentuk ataupun bunyi kesalahan tu, supaya kita untuk akan datang terhindar daripada melakukan kesalahan tersebut. Okay, yuqa. Tak mau yuqa, angkat. Yuqa. Cuba sebut. Yuqa. Ikut saya tuan-puan yang sedang menonton saya ni. Saya bilang 1, 2, 3. Yuqa. Qa. Tuan-puan rasa puas hati tak dengan sebutan qaf tu? Kalau rasa yakin dah betul, selesailah. Kan? Yang penting jangan yuqa. Cuba yuqa pula. Lemahkan bunyi qaf tu. Yuqa. Cuba. Saya tengah tengok ni. Saya tak dengar tapi saya tengah tengok. Okey? Cuba sebut bunyi yang lemah tu. Yuqa. Jadi tak mau bunyi macam tu. Kita nak yuqa. Okay? Angkat bunyi huruf qaf tu sebab dia bersifat tebal. Itu aja. Tilunakum. Huruf ta baris bawah ti. Huruf ta baris bawah ti. Lu ni waw mad, sebelumnya baris hadapan. Yuqatilunakum. Lu 2 harakat ni waw mad, sebelumnya baris depan mak asli lah. Huruf nun baris atas na. Nun baris atas na. Kum. Kat sini kena disiplin sikit bunyi dia tuan-puan. Disiplin sikit bunyi dia. Kaf baris depan ku. Kaf baris depan bunyi apa? Ku. Matikan mim. Kum. Nampak? Itu saya kata bagi disiplin bunyi dia. Tak mau yuqatilunakum wala nakum kum. Nampak?
Itu biasa benda-benda macam tu kadang-kadang kita terlepas pandang lah tuan-puan. So kena hati-hati. Sebab tu saya sebut disiplin tadi. Sebab kat sini sepatutnya tak berlaku masalah begitu. Dia kena kum. Betul lah? Masa belajar betul belaka Ustaz. Masa ngaji seorang-seorang main balon je. Biasalah tu ya. Baca seorang-seorang ni yelah tak ada orang semak kan, tak ada orang dengar, macam tu lah. Kalau kesilapan yang memang tak perasan, tak sengaja, itu lain cerita. Ini kesilapan yang memang berkekalan atas faktor apa? Sebab tak faham, tak ada kefahaman, tak reti dan sebagainya. Kalau tersilap lain beza. Contoh tengah baca seorang-seorang kan, tiba-tiba kita waqatilu fi sabilillahul ladzi, tiba-tiba baris bawah ni kita baca hu. Kita tersilap tu bukan sebab sebab kita ni apa orang kata memang tak belajar ke apa. Ya tak? Kita tahu dia baris bawah. Tapi sebabkan kita tak ada penguasaan yang baik, jadi yang menjadi tuntutan pada orang tu ialah kena belajar. Melainkan orang tu dah mahir dah. Cuma disebabkan ialah baca seorang-seorang kan. Jadi kat situ dia terlepas lah. Walaupun dia kesalahan, tapi dia bukanlah benda yang kena faham lah konsep kesalahan tu macam mana. Bukan kata kalau orang yang mahir pun berlaku kesalahan pun tetap dosa ke apa, tak ada. Dia bukan sampai tahap macam tu tuan-puan. Dia halus benda ni, kena teliti betul-betul. Cuma itu kata, kalau kesilapan yang berlaku atas kejahilan sendiri, atas kita yang tak nak belajar walaupun dah ditegur dan sebagainya, so kat situ barulah kita kata apa, dia termasuk dalam kelompok tu lah, golongan lahnu jali, lahnu khafi dan sebagainya, kesalahan nyata kan. Jadi kena faham tu betul lah. Bukanlah kata kalau orang dah mahir, takkan buat silap. Macam saya lah contoh kan, saya ni sebagai orang yang berkongsi tentang ilmu Quran, tapi bila saya ada kadang-kadang tu saya baca, saya tersilap baris. So adakah tuan-puan akan cakap, Ustaz pun silap baris tak boleh jadi tanda kiamat ni. Kita lah kadang manusia ni macam tu tak. Tak boleh nak mikir rasional dah. Tersilap sikit terus, Ustaz tu baca salah baris. Tak boleh, rosak ni penunggang agama ni. Sudah kan. Jadi kena kaji baik-baik macam mana, apa yang dimaksudkan kesalahan. Bukan kata orang mesti ngaji kalau betul itu mesti betul semua, tak ada salah langsung. Tuan-tuan, kena faham baik-baik lah benda ni. Jangan mudah sangat nak mulut tu nak keluar kata dia ni sesat, penunggang agama lah, kata Ustaz baca salah baris. Kan, nampak salah kat situ je, yang betul tak nak cerita pula, cerita yang tang salah tu. Jadi kena hati-hati itu. Itu kalau kami tok guru kami selalu cerita bab tu. Betul kan ni mindset masyarakat kita ni. Biasalah, nak betulkan mindset orang ni bukan benda yang mudah tuan-puan. Cerita boleh lah kan, orang dia ambil lah benda tu sebagai positif. Kalau tidak, macam tu je lah. Okay, Wallahualam. Sambung lagi ya. Yuqatilunakum wala ta'tadu. Yuqatilunakum wala ta'tadu. Wala ta'tadu. Huruf waw pada atas. Tadi kat sini selesai kum. Pastikan disiplin bunyi dia. Dan kalau kita tengok kat sini ada hukum ni, mim mati bertemu dengan waw, izhar syafawi. Jelaskan makhraj mim dan yalah makhraj dan sifat huruf mim apabila bertemu dengan huruf waw. Okey, huruf waw. Biasa je, nakum wala, itu je bunyi dia. Wala, la kat sini mad asli, ni alif mad sebelumnya pada atas. Wala ta'tadu, wala ta'tadu. Huruf ain, huruf ain ni mungkinlah macam susah sikit. Macam susah, tapi tak adalah susah mana tuan-puan. Huruf ain ni datangnya daripada mana? Makhraj ni, tengah kerongkong kita ni, tengah kerongkong ya. Dan sempit kan. Macam mana nak sempit tu kan? Banyak kali dah dengar tengah kerongkong sempit, tengah kerongkong sempit.
Jadi sebenarnya itu adalah asal dia. Tapi yang kita nak tengok adalah hasil. Hasil dia. Kita faham huruf Ain ni sekian. Tapi yang pentingnya ialah hasil tu nanti. Apa yang keluar daripada usaha kita, yang fahaman yang kita dapat tadi tu. Jadi itu pentingnya talaqi tu. Nampak? Benda ni saya duk ulang-ulang je lah. Pentingnya talaqi, perlu disemak bacaan, itulah sebabnya. Tujuan nak check. Kalau kata Ain tu nak macam mana sebutnya? Adakah ianya menepati? Wala ta' ke, wala ta' ke, wala ta' ke, macam mana kan? Huruf Ain tengah kerongkong tuan-tuan. Tapi apa-apa pun kena ada kefahaman tentang makhraj dan sifat lah. Kan tak dapat semua pun, at least benda-benda asas tu makhraj dulu. Tak dapat sifat secara keseluruhan, tak apa, fokus makhraj dulu. Gitu. Wala ta'tadu. Okey, untuk huruf Ain simpelnya begini, mudahnya begini. Jangan tahan suara. Jangan tahan suara. Ta'. Dan elakkan berlakunya bunyi hamzah. Tak. Kita nak huruf Ain tengah kerongkong. Ta. Huruf Ain. Dia tengah kerongkong. Dan untuk kita menyelesaikan sebahagian sifat dia, jangan tahan suara. Jangan tahan suara. Macam mana tahan suara ni? Ta. Tu tahan. Kita lepas, biarkan suara kita mengalir. Biarkan suara kita mengalir. Ta wala. Saya rasa tak selesa tekak ni. Rasa macam ada benda menyekat. Biasalah pagi-pagi ya. Wala ta'tadu. Dah boleh dah. Wala ta'tadu. Nampak tak bunyi dia? Wala wala ta'tadu. Kalau buat bunyi nampak macam lawak lah tuan-puan kan? Tapi bila kita gabungkan bacaan tu, insya-Allah okey lah hasil dia. Okey? Wala kalau tuan-puan berlatih lah. Kalau duk main-main goring-goring macam tu, dengar macam lawak lah. Sebab kita sebut dalam keadaan yang tunggal begitu, tapi bila kita gabungkan sebutan tu, insya-Allah baik-baik aja bunyi dia tuan-puan ya. Wala ta'tadu. Okey, huruf Ain ingat. Jangan tahan suara kita, biarkan suara itu mengalir, insya-Allah. Baik, kemudian huruf ta sekali lagi kita jumpa baris atas juga. Ta, kemudian du. Baik. Huruf dal baris depan, dan di sini terdapatnya huruf waw mad lah. Jadi begini, mudahnya kalau kita berhenti, dia akan berlaku dengan bunyi yang asal ataupun berbalik kepada hukum asal, iaitu mad asli. Ta'tadu. Mad asli lah ni. Ni waw mad sebelumnya baris depan. Tuan-puan jangan tengok lagi yang simbol misai ni ataupun simbol mat ni. Jangan tengok lagi. Sebab apa? Kalau kita berhenti, simbol mat ni dia takkan berfungsi. Dengar baik-baik Kalau kita berhenti, wala ta'tadu, kita kena faham bahawa simbol mat tu ataupun kita sebut ombak, misai, dia tidak akan berfungsi kalau kita berhenti. Dia berfungsi waktu bila? Kalau kita sambung. Dan kita kena faham juga, wujudnya simbol mat ini adalah disebabkan adanya pertemuan huruf mat dengan hamzah, itu saja. Ni huruf waw mat bertemu dengan hamzah. Jadi bila bertemu, barulah panjang bacaan tu. Kalau tak bertemu lagi, dia akan berbalik pada bunyi asal dia. Faham tak? Ceritanya tadi kita berhenti. Wala ta'tadu. Ada tak nak bunyi hamzah tu? Tak ada dah. Kita tak sempat jumpa dia lagi. So tak perlu panjang. Tapi bila kita dah jumpa, wala ta'tadu innallah. Nampak tak? Wala ta'tadu. Dua harakat kalau berhenti.
Kalau sambung, wala ta'tadu. Nampak? Dah memang dalam perjalanan tu nak jumpa hamzah tu, so kena panjang. Dalam perjalanan nak jumpa hamzah tu dia kena panjang. Tapi kalau dia tak nak jumpa lagi, nak relax dulu, nak berhenti dulu, okay, so tak perlu panjang. Jadi itulah peranan simbol mat sebenarnya. Okey, dia akan panjang dalam keadaan kita sambungkan bacaan. Itu sahaja. Dan hukum di sini ialah mat jaiz munfasil. Okey, mat jaiz munfasil. Bila kita kata nak sambung, okey, maka disebut sebagai mat jaiz munfasil. Kalau berhenti, mat asli 2 harakat. Kalau sambung, mat jaiz munfasil. Berapa kadar harakat? 4 atau 5 sahaja. Saya ulang, 4 atau 5 sahaja. Okey, 4 atau 5 sahaja. Baik, sekarang kita berhenti kat sini dulu. Okey, saya terlupa pula. Ni huruf ziyadah lah, sama macam ni kat atas ni. Nampak tak? Bukan hamzah wasal, huruf ziyadah, huruf tambahan. Huruf tambahan. Dan tadi saya sebut juga, ianya bukan hanya ada pada alif sahaja, malah akan terlihat pada waw, pada ya. Boleh faham tak tuan-tuan perempuan? Huruf ziyadah, huruf tambahan. Kita baca dulu daripada atas, waqatilu sampai ta'tadu. Tapi sebelum tu saya baca dulu, tuan-puan dengar baik-baik insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. Okay, kita mula. Tarik nafas. 1, 2, mula. Isti'azah 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. Selesai. Kalau berhenti kat mat wajib berapa harakat ustaz? Mat wajib. Pada hukum mat wajib mana boleh berhenti, melainkan kalau hamzah tu di hujung perkataan. Mat wajib kan pertemuan mat dengan hamzah dalam satu kalimah. So kita mana boleh berhenti tengah-tengah kalimah tu, melainkan kalau pertemuan tu berlaku di hujung. Maksudnya pertemuan huruf mat dengan hamzah tu dalam satu kalimah tu, dan hamzah tu di hujung. Hamzah tu di hujung, baru boleh berhenti. Contoh macam man yasha. Nampak? Yasha min nisa. Hamzah tu di hujung. Bacaan tetap panjang lah, sebab dia dalam keadaan apa pun dia tetap berjumpa dengan hamzah tu, dia tak terpisah. Tu kata muttasil, bersambung. Kalau munfasil terputus, mat jaiz kan, dia terputus. Jadi dia ada syarat dia lah untuk panjang tu dalam keadaan kita bersambung. Kalau berhenti tak jadi. Macam tu. Kalau mat wajib boleh berhenti, tapi syarat dia hamzah mesti di hujung. Kalau hamzah tu di tengah-tengah, macam ulaika, ulai. Nampak? Takkan kita nak berhenti ula 2 harakat, tak boleh. Dia tak, itu takkan berlaku begitulah untuk mat wajib. Jelas ke bonda kita? Sama je kadar dia, 4, 5.
Boleh nah? Okay. Masih lupa pula. Baik, Alhamdulillah. Tu bunyi tu. Grrr. Dengar? Tuan-tuan? Tak dengar Baik, kita sambung lagi. Sikit lagi. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Baik, Hamzah baris bawah I, kemudian nun yang bersabdu. Kat sini wajibul gunnah, nun musyaddadah. Okey, nun bertasydid. Itu biasa istilah kita dengar nun bertasydid, nun bersabdu. Kan, apa lagi? Banyaklah. Dan kat sini biasanya kita lebih ma'ruf, kita lebih orang kata mengenalinya dengan istilah wajibul gunnah, kan? Wajibul gunnah, nun yang bersabdu ataupun mim yang bersabdu, maka perlu didengungkan dengan kadar 4 ataupun 5 harakat lah. Itu Innallaha la Innallah. Baik, kalimah Allah, kita tahu huruf lam pada kalimah Allah ni perlu dibaca dengan tebal, kan? Perlu dibaca dengan tebal. Baik, kenapa tebal? Sebab sebelumnya terdapat huruf yang berbaris atas, iaitu pada nun ni. Dan kita kena faham juga, yang tebal hanya pada lam kalimah Allah. Saya ulang, yang tebal hanya lam pada kalimah Allah. Pada nun ni jangan tebal pula. Macam mana tebal kat nun ni? Innallah, Nallah. Biasa ni kita ni kesilapan halus macam tu lah yang kita tak perasan tu. Kita nak terlalu menjaga sangat. Kita tahu, ni tebal ni, kalimah Allah ni tebal, tapi kita tak sedar rupanya kita pun tertebal sekali pada nun tu. Innallaha la. Bunyi tu macam apa? Terkumpul mulut kita ni, bosak, mana orang kata, bosak. Innallaha la. Innallah. Nak buat suara keras tu tak? Jadi kena hati-hati juga. Innallah, nallah, innallaha la yuhibbul tadi. Sorry, silap. Huruf ain. Cuba sebut. Nallah, nallah. Latih itu. InsyaAllah dapatlah bunyinya. Okey. Nallah, nallah, nallah. Kalimah Allah tu ada hukum dia tak Ustaz? Ada. Dia alif lam syamsiah. Dan pada lam tu pun mad asli 2 harakat. Kalau nak tanya hukum yang ada pada kalimah Allah tu kan, itulah dia. Boleh. Mad asli ada, alif lam syamsiah pun ada. Innallah. Cuma sebab kalimah Allah ni memang itulah bunyi dia. Okey, dia takkan berubah. Melainkan tebal ataupun nipis lah yang diistilahkan dengan taghliz. Kalimah Allah yang dibaca tebal disebut sebagai taghliz. Lebih kepada sifat lah, sifat tebal pada kalimah Allah ni kita sebut taghliz. Taghliz ni tebal lah. Dan biasanya kita sebut tebal ni apa? Tafkhim, kan? Tafkhim, tarqiq. Siapa yang dah biasa main dengan istilah-istilah ni, itulah dia, tafkhim, tarqiq. So untuk kalimah Allah ni dia tebal, tapi kita tak sebut dia tafkhim. Bukanlah salah, cuma istilah yang biasa disebut, digunakan ialah taghliz. Huruf ta, ghain, lam, ya, dha. Ta, ghain, lam, ya, dha. Taghliz pada kalimah Allah. Tapi kalau lah kita tersebut tafkhim sekalipun, tak ada masalah tuan-puan, masih lagi menepati. Kan, itu hanya istilah saja. So jangan memberatkan istilah-istilah ni. Kan, tafkhim ke taghliz ke, tak ada masalah. Yang penting hasil tu nanti. Kita nak tengok hasil, bukan nak cerita tentang istilah.
bab-bab istilah atau bab-bab khilaf ni sampai bila pun tak selesai tuan-puan. Kan? Kalau nak cerita dengan istilah-istilah yang ada khilaf, ada perbezaan pendapat. Sebab perbezaan, nama pun khilaf. Maknanya khilaf ni adalah benda yang dah dibincangkan lama dah. Yang tak ada jawapan. Nama pun khilaf. Maksudnya ada yang memilih ini, ada yang memilih itu. Itulah khilaf. Dan selagi mana ianya bertepatan, so selesai. Jangan kita duk cerita panjang lebar kat situ. Sebab kalau kata nak selesai, dulu dah selesai dah. Sebab tu namanya khilaf, perbezaan. Okay, jadi kena faham molek-molek lah kat situ nak. Tapi berpandu ke tengok lah khilafnya apa. Kalau bab-bab fiqah tu kena teliti betul-betul lah. Tapi kalau bab-bab khilaf pada istilah ni, usahlah kita duk ni sangat. Jangan kata, ui salah, tak boleh. Kena ni juga, taghliz juga. Kalimah Allah ni taghliz. Tak boleh, tafkhim tak boleh. Kan? Tak boleh. Jangan gitu. Okay? Tak sesuai lah kita ngaji Quran. Janganlah begitu kan? Macam tu. Enak? Baik, kita teruskan sikit lagi tuan-tuan. Innallaha la dua harakat. Ha pada atas ha, la kat sini alif mat. Alif mat sebelumnya pada atas. La yuhibbul mu'tadin. Huruf ya, yu. Muncul bibir tak? Muncul lah. Sebab dia baris depan. Yu. La yuhibbul. Ha baris bawahi. Mana datang huruf ha? Huruf ha datang ke mana? La yuhi. La yuhibbul mu'tadin. La yuhibbul mu'tadin. Huruf ha ni ha pedas. Huruf ba bersabdu. Hibbul. Dah selesai sabdu pada ba. Hibbu. Okey, dah clear kan bunyi kat situ. Baru masukkan terus pada lam ni, lam qamari. Okey, ataupun kita sebut alif lam qamariyah lah kat sini. La yuhibbul. Disiplin kan bunyi bul, jangan bul. Yuhibbul kan? Bul. Bunyi sikit aja. Bul dengan bul kan tak jauh pun. Yuhibbul dengan yuhibbul. Bo. Nampak bunyi bo. So kita nak bunyi bu. Bu. La yuhibbul bul mu'ta. Ni alif lam qamariyah ya. Sekali lagi kita jumpa ain. Huruf ain yang mati. Huruf ain yang sukun. Okey. La yuhibbul mu'ta. Huruf ain. Okey, huruf ain. Sempitkan di bahagian tengah kerongkong kita. La yuhibbul mu'tadin. Okey. Mu'ta. Huruf ta pada atas ta. Tuan-tuan. Huruf ta pada atas ta lah. Sama bunyi dia. Kemudian din kat sini. Kita tengok. Kita nak baca asal bunyi macam ni. Tadina. Kan? Mu'tadina. Tadina. Jadi nun ni bila kita berhenti dia tak jadilah na dah. Betul tak? Sebab kita nak berhenti. Apa yang kita faham ialah nun ni dah mati. Betul? Huruf nun ni dah mati. Dan sebelumnya terdapat mat asli ataupun bacaan mat. Mat asli lah kan. Senang nak ingat. Mat asli. Jadi ada je syarat ni. Cukup syarat dia. Maka dinamakan ma'rid li sukun. Itu sahaja. Tuan-puan pun dah tahu dah kan.
Mad arid lisukun. Kita boleh berhenti dengan kadar berapa ni tuan-puan? 2 boleh, 4 boleh, 6 pun boleh. Kan? La yuhibbul mu'tadin. 2 harakat. La yuhibbul mu'tadin. 4 harakat. La yuhibbul mu'tadin. 6 harakat. Itu aja. Boleh. Ma'arid lisukun. Okay, ma'arid lisukun. Alright tuan-tuan puan, saya ada soalan. Memandangkan kita ada program nak buat ni, so sajalah kita nak refresh balik kan apa yang kita faham selama ni. Jangan tengok buku ni kena fresh daripada otak kita. Terus jawab. Okay, ada berapakah jumlah huruf daripada makhraj lidah? Sila tuliskan segera. Kita tengok siapa cepat. Ada berapa huruf daripada makhraj lidah? Total semua. Makhraj yang datang daripada lidah. Bukan hujung lidah, tepi lidah apa. Daripada lidah sahaja. Tuliskan di ruangan komen. Tak boleh tiru jawapan kawan. Kena pejam mata, type. Ada berapa? Ada 4, 6, 8, 10, 20, 30, 100, 1000, 20,000, 30,000. Geng-geng kita patutnya kena tahan tadi. Tak boleh bagi jawab. Tak ci lah. Tapi tak apa. Soalan open. Silakan. Okay, ada yang tulis saya tak belajar lagi. Okay, tak apa. Yang tak belajar lagi tak apa. Boleh je nak tulis kat ruangan komen saya tak belajar lagi. Saya tak pasti. Kan? Tak dan nak kira. Tak ingat. Tak tahu. Tak nak tiru. Okay. Okay, ada berapa huruf daripada makhraj lidah? Sembilan, 3, 5. Saya tak pasti. Daripada makhraj lidah, tuan-tuan. Tak pasti. Siapa tak pasti tulis tak pasti. Tak apa. Kita sambil ni saya nak buat survey sebenarnya, nak tengok kan. Sebenarnya yang menonton saya ni macam mana kan. Tak apa, kita nak bantu. Tuan-puan jangan malu. Kalau malu saya tak boleh buat apa lah, ya tak? Kita nak tengok, nak survey sikit sambil-sambil tu. Al-jaf, lisan, syafatain, al-halqa. Tak pasti ustaz, tak boleh tengok buku. Bagus. Jujur. Tak tengok buku kan? Macam mana tu? Tak pasti. 8. Tak ingat. Tengok buku ke? 17. Terus jawab lagi tuan-tuan. Tak apa, kita bagi masa. Relax. Kita pun dah habis dah ayat ni. Santai-santai aja pagi ni nah. 10. Tak tahu betul ke tak. Tak apa. Tuan-tuan tulis je. Saya tengah tengok ni komen ni. 2. Tuan Kamarul Zaman nak malu buat apa belajar. Betul? Yes. Saya suka orang macam ni. Kan? Tolak perasaan malu nak belajar. Buat apa? Malu ke tak? Kalau malu kita lah rugi. Tak apa, pelan-pelan kita kongsi, ya tak? Terbaik Tuan Kamarul kita. Samalah sahabat-sahabat lain yang jujur. Kenapa kau tak elak? Langkah. Puan Nani Yusof. Sempat masuk dialog lah. Sempat masuk dialog
Cerita Piramli ya. Pendekar bujang lapuk. Nanti Ustaz jawab 20 18. Tunggu seminar. Okey, ada yang kata tunggu seminar. Okey. Tak malu, tak tahu. Dah tak ingat ni Ustaz. Okey. Ni ada 200 lebih yang menonton ni. Kalau dapat 200 komen ni jawab ni, sedap ni. Ya. Ustaz pernah tanya soalan ni kan? Yes, semestinya. Tak dengar Puan Sibah Hussein. Tak dengar soalan. Soalan saya tadi, ada berapa jumlah huruf yang datang daripada makhraj lidah? Tu soalan saya. Kan? Tu belum tanya lagi apakah hurufnya. Sudah. Itu soalan yang level seterusnya lah. Kan? 14 Ustaz. Okey, Puan Norimah kata 11. Puan Mariana 9 katanya. Kak Manja 7. Puan Hamidah tak pasti. Puan Afikah bagi detail. Siapa nak tengok jawapan? Cik Esah lagi teruk tu. Soalan tadi tu ya. Mula-mula tanya berapa jumlah ya. Berapa jumlah? Tu tak tanya lagi apa hurufnya. Kali ni saya nak tunggu lama sikit. Nak tengok biar semua jawab. Tak tahu tak apa. Tulis je tak tahu. Tak ada masalah. Tak ada kena rotan pun. Dah belajar tapi faktor umur lupa. Puan Dayang. Ini adalah kejujuran yang paling bernas sekali. Okey. Tak pasti. 9 Ustaz. 18. Tadi saya jawab ujung 9. Lidah. Okey. Betul Ustaz. Nak tahu hurufnya juga. Yes. Betul lah kan? Kalau kita tahu jumlah je, apa yang nak dibanggakan dengan jumlah 18 tu? Betul tak? Kalau fikir logik lah. Kita, seronok kita lah dapat jawab. Lepas tu nak tahu pula apa dia 18 huruf tu. Jangan meniru kata Tuan Zaini. Puan Norijah dia ada 50-50 tu, 17 ataupun 18. Okey. Itu jawapan play safe tu. Jawapan selamat tu. Okey. Bukan faktor umur. Ada yang kata bukan faktor umur. Okey lah. Sebenarnya saja saya tanya tuan-puan. Sebab saja nak tengok macam mana kita punya pemahaman setakat ni kan, yang kita dah belajar. Sebab tu saja nak buat survey-survey sikit. Baik. So tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, terima kasih kepada mereka yang sudi menjawab. Ada yang kata tak tahu, ada yang baguslah, jujur kata tak tahu, ada yang tahu, alhamdulillah, dan ramai juga yang betul, tak ada masalah. Apa huruf kena buka modul lah. Tuan Saimi kata gitu. Nak tahu huruf kena buka modul lah ya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, baik, saya ulang balik soalan saya. Ada berapakah huruf yang datang daripada lidah kita? Daripada lidah. Okey, daripada lidah. So, jawapannya ialah 18 huruf semuanya. Okey, ada 18 huruf hijaiyah yang datangnya daripada bahagian lidah. Dan semua huruf ini memang memainkan peranan yang sangat penting lah. Maksudnya kedudukan lidah tu bagaimana? Ya? Bagaimana kedudukan lidah tu? Jadi tuan-tuan dan puan, sebenarnya saya nak ajak tuan-tuan dan puan ni, kita sebenarnya dalam proses untuk buat satu seminar, dan memang dah dirancang dah pun sebenarnya, dan ada, cuma pendaftaran tu kita tak buka lagi.
Kita buka untuk seminar Makhraj Huruf 2.0. 2.0 ni maksudnya untuk kali kedua lah. Sebelum ni kita dah pernah buat dah. Secara online tuan-puan. Jadi saya nak jemput tuan-puan untuk bersama dengan saya pada 20 Mac 20 hari bulan 3 tuan-puan. 20 hari bulan 3. Dan semalam sebenarnya dah buat launching dah daripada saudara Irfan. Dan mungkin tuan-puan pun dah tonton. Betul tak? Jadi kita dah ceritakan sedikit berkaitan dengan seminar tu. Cuma ni daripada mulut saya lah pula. Pada 20 hari bulan 3 insyaAllah kita akan adakan seminar Makhraj Huruf. Okay, seminar Makhraj Huruf. Yang mana dalam tu kita akan bincang pasal makhraj je. Kita akan meneliti masuk satu persatu. Okay, satu persatu. Bukan kita cerita bab lidah je. Kita akan pergi kepada 5 pecahan umum. 5 makhraj am. Iaitu daripada kita punya rongga ni, kerongkong kita ni, bahagian kerongkong kita, naik kepada bahagian lidah, kemudian bibir mulut, kemudian rongga mulut dan hidung. Kita nak tahu contoh kata huruf mim datang daripada mana? Berapa makhraj huruf mim? Ada 1 ke 2? Kalau nun ada berapa makhraj dia? 1 ke 2? Kalau huruf mat, makhraj dia kat mana? Adakah huruf mat alif waw ya tu sama dengan huruf ya yang berbaris makhraj dia? Tak sama tuan-puan. Jadi benda tu lah yang kita nak kena faham baik-baik. Sebab dalam kata apa, kesempurnaan untuk kita melafazkan ataupun membunyikan ayat Quran ini tak lain tak bukan memang bermulanya daripada makhraj. Cuma jangan salah faham bila kata makhraj huruf ni, kita janganlah letak mindset kamu ni tak reti huruf lagi ke? Kalau ada yang berfikiran macam tu tuan-puan, abaikan aja. Kan, kalau lah kita kata kita nak ngajak kawan-kawan kita, jomlah join seminar makhraj huruf. Kita betulkan balik huruf-huruf alif bata tu. Lepas tu kita pun kena balik. Kamu biar benar dah tua tobin pun tak reti hari. Alif bata pun tak reti. Ya. Dah tua tobin katanya. Tahu tua tobin. Orang Perak ya. Dah tua tobin tak reti belajar alif bata. Tapi kita kena faham makhraj huruf. Ketepatan dalam menyempurnakan huruf itu. Itu pentingnya makhraj. Dan nanti insyaAllah akan datang lepas je makhraj kita ada sifat huruf pula. Nampak? Kita ikut flow tuan-tuan. Pelan-pelan. Satu-satu. Macam sekarang ni tuan-tuan ikut sharing tajwid saya. Okay, fine. Alhamdulillah tuan-tuan boleh nampak dah. Kadang-kadang saya cerita huruf qaf ni macam mana pangkal lidah kena naik. Sudah nampak dah gambaran dia. Jadi bila kita ikut secara khusus, so kita akan nampak satu gambaran yang lebih luas lagi. Tapi kita kena tanam benda-benda ni dulu lah. Tanam dulu pelan-pelan. Dia kena semai tuan-tuan. Dia macam kita nak bela pokok lah kan. Pelan-pelan, elok. Daripada kecil tu besar, cantik je jadinya. Tapi kena baja selalu, siram selalu. Kalau kejap-kejap je siramnya, itu cepat benar matinya pokok tu. Sama lah kopi ni kan. Kena selalu diasah. Jadi boleh tuan-puan dah. Tu tobin. Itulah. Jadi tuan-puan, saya nak ajak tuan-puan sama-sama dengan saya. Siapa yang rasa nak ikut silakan. Ni bukanlah paksaan. Tapi rasa siapa yang nak bersama-sama, insyaAllah saya akan cuba bantulah. Secara santai je, tak ada apa yang nak kita tekan-tekan sangat. Kita dapat kefahaman dulu. Selebihnya inisiatif sendiri, usaha sendiri untuk kita latih dan terus latih. Bukanlah saya kata tuan-puan, siapa join ni keluar-keluar mesti baca Quran lancar, kebabum. Tidak, saya tak nak letakkan janji-janji manis macam tu tuan-puan. Sebab itu bukan kudrat saya nak bagi tuan-puan lancar tu, bukan saya. Saya ni just share apa yang saya tahu, dan selebihnya adalah usaha tuan-puan sendiri dan atas izin Allah jugalah. Kalau kita betul-betul nak tu, mohon pada Allah, nak, insya-Allah Allah akan bagi kemudahan, beri kelancaran. Itu saja. Tak adalah saya kata kalau ikut ni mesti punya. Tak. Tapi tuan-puan, apa yang kita kena faham, nama pun belajar. Bila kata belajar, sepastinya ada input yang kita dapat. Itu je. Kan? Cuma nak amal tu lah. Al-ilmu bila amalin ka syajarin bila samarin. Kalau kita ada ilmu sekalipun tapi tak amal, dia akan menjadi satu benda yang sia-sia. Al-ilmu bila amalin. Ilmu tanpa amal. Ka samarin.
bagaikan pohon tidak berbuah. Bagaikan pohon tidak berbuah. Kita tanam pokok cantik-cantik hias, tapi dia tak ada bagi hasil apa-apa pun kat kita. Sepatutnya pokok tu ada buah. Kan tuan-puan, tanam kat kebun pokok durian. Memang itulah pun tujuannya nak durian tu, tapi dah tinggi besar duriannya tak ada pun. Baik kecil baik besar tak ada pun. So itu kata sia-sia tu. Samalah dalam sudut ilmu pun begitu. Jadi saya tak nak letak janji-janji manis kata tuan-puan kena join. Tak. Cuma saya buka peluang ni untuk sama-sama kita ambil tahu sedikit, tak dapat banyak pun sikit jadi tuan-puan. Okay? Jadi jangan lupa untuk sertai kita punya waiting list tuan-puan. Dia punya yuran tu tak sampai RM50 pun. Yuran je tak sampai RM50 pun. Tuan-puan boleh join lah. Kalau rasa mahal ke apa, saya minta maaf lah tuan-puan. Sebab yelah dia melibatkan kos juga sebenarnya. Okay, cuma saya bagi tahu, saya pun terlupa harga dia sebenarnya. Tu saya nak selamat, saya jawab bawah RM50. Dan kita ada dua package sebenarnya. Kita ada package light ataupun package premium. Okay, so tak apalah tuan-puan. Kita masih banyak hari lagi. Esok pun mungkin saya akan cerita lagi sedikit. Tuan-puan boleh tekan link di atas tu untuk join kita punya waiting list. Pendaftaran belum dibuka lagi. Pendaftaran belum dibuka lagi. Tunggu waiting list tuan-puan. Okay, duduk dalam waiting list, group waiting list. InsyaAllah nanti kita dah buka pendaftaran, nanti tuan-puan boleh daftar. Itu aja. Okay. Tuan-puan boleh tengok di pin komen. Package light RM27, package premium RM43. So saya cerita sedikit lah apa beza dia 27 dengan 43 ni. Kalau 27 ni tuan-puan akan dapat akses Mina, kemudian dapat, kita boleh kata workbook. Okay, e-workbook lah. Kita akan bagi PDF, tuan-puan boleh print sendiri. Tapi kalau yang package premium RM43 ni tuan-puan, yang RM43 ni kita akan bagi modul lah. Kita akan postkan ke rumah tuan-tuan dan puan. Ini tak termasuk postage tak termasuk. Okay, dalam package premium tu kita akan bagi satu rajah, saya boleh kata satu carta makhraj huruf bersaiz A3. A3 besar lah. Siapa ada Quran A3 tu tahu besar. So tuan-puan boleh tampil. Asal je huruf dot kat mana, terus tengok ke dinding tu. Kan, itu yang siapa yang join premium lah. Siapa yang join premium. Kalau yang light ni wallahualam, mungkin kita bagi PDF jugalah. Itu aja. Okay. Pendaftaran kita buka 1 Mac. 1 Mac kita buka pendaftaran. Cuma dalam tempoh nak menunggu sampai 1 Mac ni, tuan-puan masuk dulu dalam group waiting list. Boleh? Masuk dulu dalam group waiting list. So link tu ada kat atas. Okay, link tu ada kat atas. Okay, saya jemput lah sahabat-sahabat semua, ramai-ramai yang sedang menonton ni. Ikutlah nak yang save budget sikit, ambil lah yang RM27 tu kan. Itu lepas lah duit untuk orang tak apa, nak cover balik kos-kos kita kat sini. Itu sahaja. Alright. Tarikh seminar 20 hari bulan 20 hari bulan Mac 2021. Jadi kalau ikutkan hari ni baru 24 hari bulan, lama lah lagi kan. So tuan-puan boleh prepare lock masa tu. Hari Sabtu ni, tarikh ni hari Sabtu. Okay, jelas tak tuan-tuan dan puan? Jadi saya tanya tadi bukan sebab nak marketing ke apa, tidak. Saja kita nak tengok tahap mana kefahaman kita sebenarnya. Okay, yang betul alhamdulillah. Tapi tengok tadi yang betul tu ramainya, bukanlah semua, ramainya daripada kita juga. Tu saya kata tak aci tu. Sebab baru benar belajar, fresh lagi ya. Kira mantap lah tu. Tapi belum tanya lagi apa 18 huruf tu. Kalau tanya tu, kita kena tunggulah jawapannya bila. Ya. Okay, itu sahajalah sekadar pemakluman berkaitan dengan seminar yang kita akan jalankan insyaAllah. Selesai saja makhraj huruf. Selepas raya kita akan bagi laluan untuk bulan Ramadan. Selesai raya apa semua, kita akan teruskan untuk seminar sifat huruf. Ini saya rasa antara seminar yang tuan-tuan perempuan nantikan. Wallahualam, saya rasa begitulah. Kita tunggulah nanti. Kita tengok macam mana penyertaan untuk sifat huruf ni nanti.
ramai ataupun tidak, ataupun ada tak yang berkobar-kobar, tak sabar-sabar, kan? Itulah. Sebab kita tak nak buat lagi. Ni kalau kita buat seminar sifat huruf ni ke julung kalinya lah. Macam makhraj huruf ni dah kali kedua, kan? Fatihah Pro pun dah kali ketiga. Sebab kita rotate je kita punya seminar tu. Sebab audience semua berbeza, kan? Okay, itulah. Tanyalah Ustaz. Tanya apa tu? Tanya huruf. Tak apa. Kedian. Banyak lagi hari. Saya kena simpan lah stok soalan saya. Kalau semua lepas hari ni, nanti saya tak ada bahan dah. Ya. Dah belajar tapi lupa. Ya, ada juga macam tu, kan? Tak apa. Okay, itu saja tuan-puan. Terima kasih. Tekan waiting list sekarang di atas. Nak tanya dulu. Tak nak join, nak tanya je. Tekan je link. Kita ada sediakan link pertanyaan dan sebagainya. Tanya je. InsyaAllah nanti sahabat-sahabat tim-tim Easy Ngaji akan bantu tuan-puan. Okay, untuk segala persoalan lah yang ingin diperjelaskan. InsyaAllah. Boleh nak? So minta maaf lah ambil masa sikit cerita tentang ini. Tapi itulah, kalau tak cerita mana nak tahu. Kenalah cerita. Ya tak? Yang jawab betul tahniah. Alhamdulillah. Bila agaknya Ustaz seminar? Lepas raya insyaAllah. Okay, lepas raya nanti. Sekarang ni kita masih susun seminar kita lah. Seminar makhraj huruf. Dia mesti belajar makhraj dulu. Dah tahu makhraj, baru sifat. Kalau tidak nanti penin. Tak erti nak beza mana sifat, mana makhraj. Beza duanya. Jadi dua-dua tu berbeza. Okay nak? Jadi saya harap sangat siapa yang join, siapa yang berhasrat nak join sifat huruf, saya memang harapkan sangat. Okay, dengar baik-baik. Siapa yang nak join sifat huruf, saya harapkan sangat untuk join makhraj huruf. Siapa yang join makhraj huruf, saya harap untuk tuan-puan teruskan untuk join juga sifat huruf. Benda ni seiring tuan-puan. Seperti mana yang telah disebut oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah ta'ala dalam matan syairnya. Okay, idza wajibu alaihim muhattam qabla syuru' awalan ay ya'lamu. Sebagai seorang baca Quran ni, saya terjemahkan, sebagai seseorang yang ingin memulakan bacaan Al-Quran ni, perkara pertama yang perlu diketahui apa dia? Qabla syuru' awalan ay ya'lamu. Dia perlu mengetahui satu benda yang paling penting, iaitu makharajil huruf was sifat. Makhraj huruf dan sifat. Dua ni tak lari lah. Tujuannya apa? Liyalfidhu bi afsahil lughat. Untuk kita melafazkan huruf-huruf hijaiyah ini menepati, bertepatan dengan fasahahnya, dengan fasih, seperti mana ianya diturunkan. Sebab kita tahu huruf hijaiyah ni adalah huruf-huruf Arab, kan? Jadi mungkin ambil masa, take time lah untuk kita nak dalami dengan sebaik mungkin. Itu saja, wallahu a'lam. Okay. Saya dah masuk dah Ustaz. Nanti masuk banyak tak terbelajar pula. Okay, terpulang. Okay, sebab tu saya kata ni bukan paksaan. Siapa yang nak join lagi, nak tengok pula macam mana hujah yang diberikan, tuan-puan boleh. Siapa yang tak nak join tak apa, tak ada masalah pun. Okay, jangan risau. Ni bukan paksa nah. Siapa yang berminat, berhajat, insyaAllah silakan. Itu aja. Itu aja. Okay, dah. Stop. Kita berhenti dulu. Nanti bosan pula tuan-puan dengar ya. Jadi kita akan akhiri live kita. Sebelum kita tutup live ni, saya nak ajak untuk kita baca dulu sama-sama bacaan ayat 150 daripada surah Al-Baqarah ini. Ya, boleh. Okay, untuk makluman jangan lupa petang ni. Yes, petang ni. Terima kasih Puan Noraini untuk ingatkan. Petang ni kita ada lagi untuk slot baiki surah pilihan. Okay, petang ni insyaAllah. Jumpa petang ni nah. Petang ni jam 3 petang. Cikgu Sofian Haji Syari. InsyaAllah tuan. Atau tuan boleh tekan link kat atas. Kalau perlukan pertanyaan, tekan link di atas. Ataupun nak join terus dalam waiting list, tekan link. Okay, link ada di atas.
Ustaz seminar ni Ustaz Hadi ke bimbing? Setakat ni untuk segala seminar daripada Izin Ngaji, insyaAllah di bawah pengelolaan saya lah. Maksudnya saya lah speakernya, orang yang bercakapnya, penyampai, insyaAllah. Saya nak masuk SMH tapi risau tak dapat. Tak apa tuan-puan. Kalau yang risau tu, yelah nak buat macam mana ya, ada hair. Tapi untuk makluman, seminar kita ni rakaman disediakan. Jadi tuan-puan dah daftar sekali tu, lepas tu nak tengok berulang-ulang kali, nak sehari tengok 4 kali pun silakan. Tak ada masalah. Kalau kata lupa, tengok hari ni lupa, tak faham, tengok lagi sekali. Mula-mula tak faham, tengok lagi sekali, baru dah nampak dah faham. Dengar lagi sekali, terus faham 100%. Dia macam tu lah. Jadi kita punya seminar ni dalam Facebook Live, kita akan adakan grup tertutup. So tuan-tuan dan puan akan dapat rakaman tu selepas sahaja selesai seminar tu nanti. Jadi boleh tengok. Okay, saya dah register. Okay, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang memberikan kepercayaan kepada Izin Ngaji untuk bersama dalam seminar-seminar yang kami jalankan. Okay, terima kasih banyak-banyak tuan-puan. Dengan support tuan-puan lah sebenarnya membuatkan kami lebih untuk ke depan lagi sebenarnya. Jadi saya sangat berterima kasih lah dan terharu di atas tuan-puan. Kadang-kadang ada yang buat sumbangan dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Itu je. Moga Allah membalas jasa anda semua, insyaAllah. Baik, jom. Dari tadi kata nak jom-jom ya, tak start juga lagi. Okay, ni betul-betul punya ni betul-betul punya. Okay, ready? Tarik nafas, kita mulakan bacaan kita untuk sebagai penutup, insyaAllah. Okay, ready? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Sadaqallahul azim. Okey, kejap no rasa tak? Pendek kan ayat dia. Sekali lagi kita baca. Kita laju sikit. Okey, kali ni kita baca tempo laju sikit. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, Ustaz, hari ni saya tak dapat notification. Cuba check balik kat Facebook tu. Tuan Rashid. Ya? Kadang-kadang dia biasalah ya, Facebook ni. Dia lari-lari sikit kopi tu lah. Okey, dah selesai. Terima kasih semua sahabat-sahabat. Alhamdulillah. So nanti jangan lupa, siapa yang nak join tu terus pastikan tuan-puan berada dalam grup waiting list. Dan kalau ada apa-apa info ataupun tuan-puan nak dapatkan info, nak tanya apa-apa, boleh terus bertanya pada tim-tim Izin Ngaji, insyaAllah. Mereka akan bantulah tuan-puan ya. Itu sahaja. Link ada kat atas. Link ada kat atas, jangan risau. Okay, wallahu ta'ala a'lam. Ataupun nak tekan kat komen pun boleh tuan-puan. Sahabat saya dah tolong letakkan info untuk link, tuan-puan tekan je di bawah tu. Ada link kat komen. Tengok komen kat bawah tu.
Nampak tak? Siapa yang pakai phone tu ada link warna biru tu kan? Cuba tengok. Tekan aja. Ada beberapa pilihan kat situ. Info berkaitan seminar. Lepas tu ada link untuk waiting list. Kemudian untuk perlukan bantuan. Tekan aja. Jangan malu, jangan segan. Alright. Jadi itu saja tuan-puan. Kita jumpa petang ni untuk slot baiki surah pilihan, InsyaAllah. Jadi kita doakan juga agar pertemuan pada petang ini berjalan dengan lancar, InsyaAllah. Biasanya petang-petang ni internetnya kacau sikit. Tapi tak apa, InsyaAllah kita doa mohon pada Allah agar dilancarkan, dipermudahkan. Jadi itu saja. Saya mohon maaf sekali lagi. Kita jumpa esok pagi InsyaAllah tuan-puan. Petang ni dan esok pagi lah untuk sharing tajwid. Dan petang esok juga bersama Ustaz Muslim untuk pertemuan yang terakhir. Jadi kena ada lah, tuan-puan kena ada esok petang, boleh? Untuk meraihkan Al-Fadhil Ustaz Muslim kita, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, saya undur diri dahulu. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Okay, itu saja. Saya undur diri dulu. Tuan-tuan dan puan, jangan lupa untuk say thanks to Allah. Tuliskan di ruangan komen. Terima kasih Allah. Jangan lupa. Okay, kerana Allah yang memberikan segala nikmat yang kita ada sehingga hari ini, dan nikmat untuk kita meneruskan pengajian sehinggalah hari ini. Okay, jangan lupa juga hashtag kita. Okay, santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Saya undur diri dahulu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye. Selalu kan ustaz dan ustazah kita cakap, bila nak membaca Al-Quran, bila nak mengaji Al-Quran ataupun kita nak belajar Al-Quran, biasakan kita kuasai asas dahulu. Dan yang paling utama, makhraj huruf. Tempat kita nak sebut huruf, tempat keluarnya huruf, macam mana kita nak sebut huruf tu dengan betul, kan? Dan kadang-kadang kita mesti tertanya-tanya, kenapa makhraj huruf? Kenapa tak tajwid terus? Alah, senang cerita tuan-tuan dan perempuan, apa-apa pun yang kita nak belajar, kita mesti kuasai asas dulu, baru kita boleh pergi ke tahap seterusnya. Jadi, saya nak ajak tuan-tuan dan perempuan semua join waiting list seminar makhraj huruf online 2.0 pada link yang kami sediakan. Ingat tuan-tuan dan perempuan, kuasai asas baru tahu yang asal. Seminar makhraj huruf online 2.0 dibawa khas oleh Easy Ngaji.
وعمري ناقص في كل يوم، وذنبي زائد كيف إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، وإن تترك